Selamat petang dan salam sejahtera. Kami wakil daripada PES UUM Ipoh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Raymond Chan Kok Huang bersama ahli kumpulan saya iaitu Syed Azhar bin Syed Hashim dan Azrizul Nizar bin Jumaidi. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil tugasan kumpulan kami bagi subjek SCCG 3123 iaitu Strategi Komunikasi dan Perundingan. Seperti yang kita tahu, peningkatan pesat globalisasi dan kepelbagaian tempat kerja mewujudkan peluang yang semakin meningkat untuk perundingan antarabangsa. Perundingan ini penting kerana ia adalah titik permulaan bagi sebarang hubungan global. Perunding iaitu CEO, pengurus dan pemimpin organisasi perlu berpengetahuan tentang budaya yang diceburi kerana budaya yang berbeza memberi penekanan tambahan kepada hubungan pribadi, rangkaian soal dan sosial dan pengaruh. Sebagai contohnya budaya ketepatan masa di Amerika Syarikat. So ini adalah gambar yang kita boleh tengok contoh macam mana budaya di Amerika Syarikat. Untuk berunding dengan jayanya, amatlah penting untuk mengkaji gaya perundingan dan kondisi budaya sendiri. Terlebih dahulu untuk kesesuaian dan strategi atau kebiasaannya, tingkah laku yang mungkin bermasalah dan mempengaruhi suasana secara negatif. Okay, selain itu, lebih banyak maklumat mengenai modus operandi dia sendiri dan budaya lain. Lebih banyak alternatif untuk tindakan tersedia, iaitu membolehkan lebih flexibility semasa perundingan. Lepas tu saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Syed Azhar. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Raymond Chan Kok Wong. Saya akan meneruskan penerangan dengan slide tentang soalan-soalan yang sering kali timbul, iaitu antara yang boleh dilakukan apabila dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perunding yang bakal mewakili Malaysia. Di sini saya akan menerangkan 3 jawapan yang perlu diambil apabila kita dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perunding yang bakal mewakili Malaysia. Pertama, mewujudkan hubungan dan membina kepercayaan. Mulakan hubungan dengan niat untuk membuka rundingan diikuti dengan analisis kritikal, keadaan pasaran dan pemilihan rakan serundingan yang berpotensi. Yang kita perlu tahu siapa yang mungkin menjadi rakan kongsi yang sesuai. Perlu kita mengambil perspektif dari segi kriteria fakta seperti kecekapan, pengekalan kos dan kualiti, melayakkan sesebuah organisasi sebagai rakan perunding yang sesuai. Sebaik sahaja hubungan awal telah dibuat, keutamaan bagi kedua-dua belah pihak adalah untuk mula membina asas kepercayaan bersama untuk menyediakan asas bagi perunding yang berjaya. Jika tidak ada kepercayaan bersama, nescaya penipuan, muslihat pasti akan berlaku dan perundingan bertukar menjadi kompetitif. Setiap budaya mempunyai tingkah laku dan simbol membina kepercayaan dan mengekalkan kepercayaan berbeza. Di sini kita dapat lihat bahawa kepercayaan yang diwujudkan memainkan peranan penting dalam hasil perunding yang berjaya. Kedua, perundingan dan persetujuan. Aspek budaya menyampaikan tawaran berbincang memihak kepada kepentingan sendiri. Rundingan dan komunikasi bukan lisan adalah keutamaan. Ini bermaksud aspek atau hal ini mempengaruhi jangka masa rundingan antara permintaan maksimum dan minimum, di mana persetujuan mesti dicapai dan tawaran balas harus ditukar. Ketiga, melaksanakan keputusan. Matlamat yang penting dalam rundingan ialah pelaksanaan keputusan yang dipersetujui bersama, iaitu kedua-dua belah pihak. Walau bagaimanapun, masa ini mungkin mengelakkan salah faham kerana saling tidak percaya di antara satu sama lain. Perundingan mendapat kepercayaan apabila terbukti bahawa syarat yang dipersetujui telah dipatuhi dengan teliti atau dengan sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun, kepercayaan dibatalkan jika pasangan tidak mematuhi syarat tertentu.
Di sini kod undang-undang Rom, batasan servandan, kontrak mesti dihormati, memainkan peranan. So, meningkatkan kemahiran perundingan antara budaya individu memerlukan refleksi, intensif proses perundangan dan bukannya fokus pada hasil. Sebagai contoh, seorang jurulatih yang berkelayakan boleh mengiringi proses refleksi sebagai mentor kepada anak didiknya dan memberi pandangan penting tentang pembangunan strategi dalam sesuatu operasi. Seterusnya, kerjasama yang bermanfaat hanya boleh diwujudkan atas dasar kepercayaan kukuh dan hanya jika norma budaya dan nilai peserta ditangani dengan secukupnya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Azrul Rizal untuk meneruskan pembentangan slideshow ini. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan. Seterusnya giliran saya untuk meneruskan slide ini, pembentangan pada kali ini. Dan saya akan menerangkan mengenai soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya berbunyi, apakah cara untuk kita berunding dalam situasi silang budaya yang boleh dipraktikkan. Jadi terdapat beberapa strategi komunikasi lah dalam perundingan yang boleh kita praktikkan. Itu yang pertama adalah kita mesti sesuaikan dengan proses baru. Maksudnya adalah kita membiasakan diri dengan proses yang berbeza dalam perundingan. Mungkin ianya boleh menjadi agak mencabar, tetapi bila kita bersedia untuk menerima cara rekan-rekan kita yang baru ini, jadi kita akan dapat melakukan situasi silang budaya tersebut. Sebagai contoh, jika ada ahli perniagaan yang berunding dengan ahli perniagaan yang lain, sebelum mereka memulakan perundingan tersebut, mereka akan mengkaji budaya, terlebih dahulu mengkaji budaya syarikat ahli perniagaan yang mereka akan berunding itu. Jadi antara benda yang mereka akan kaji itu adalah jika budaya itu mempunyai set ritual ataupun keutamaan-keutamaan yang tertentu. Jadi ada setengah budaya itu boleh dirunding, ada setengah yang tidak boleh dirunding. Jadi ini antara benda yang mesti dipikirkanlah sebelum perundingan tersebut dimulakan. Cara yang kedua pula adalah kita akan rundingkan isu penting secara berasingan. Maksudnya sebelum kita memulakan perundingan secara silang budaya tersebut, kita mesti memahami kepentingan berunding secara hormat. Maksudnya apabila isu dan kedudukan boleh menjadi tidak dapat dibezakan dengan cepat antara satu sama lain dalam perundingan silang budaya, pemisahan isu boleh menjadi cara yang berkesan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sebagai contoh, perundingan nuklir Amerika Syarikat antara negara Amerika Syarikat dengan Iran pada tahun 2015, isu sedang dimainkan daripada politik kepada teknikal. Dan kedua-dua belah pihak bersetuju bahwa isu teknikal fisik kuliah harus dirundingkan oleh pakar dari kedua-dua pihak atau dari mana meja isu politik sedang dirundingkan. Jadi di sini kita boleh lihat memisahkan isu-isu antara yang penting dan yang tidak penting adalah sangat penting. Di sini isu yang penting seharusnya dibincangkan di meja isu teknikal fisik nuklir, bukannya di meja politik. Jadi bila kedua-dua perkara ini diasingkan, hanya ambil yang penting yaitu dari segi isu teknikal, barulah perundingan tersebut boleh berjalan dengan lancar. Seterusnya, cara yang ketiga adalah kita mendengar penterjemah dengan berhati-hati. Ini amat penting kita menggunakan bahasa yang tepat
ia adalah kunci untuk mewujudkan perjanjian yang berkekalan, dan kita mesti ada pakar perundingan yang boleh menasihati kita lah, dan juga juru bahasa yang dipercayai. Dan PA-nya sangat penting sebab juru bahasa ni dialah yang memberikan maklumat yang berharga dan boleh mentafsir maklumat kritikal dengan lebih cepat daripada pihak lain ataupun juru bahasa yang kurang mahir. Jadi, sebagai contoh, dalam perundingan pembentukan gabungan Perang Teluk, bekas setiausaha negara Amerika Syarikat yaitu James Baker hampir meninggalkan perundingan tersebut sebab dia kan ada masalah komunikasi. Kebanyakan negara-negara Teluk ni negara Arab dan negara-negara tidak fasih berbahasa English. Jadi apa yang berlaku adalah juru bahasa kepada setiausaha negara tersebut telah menasihati untuk tunggu dulu, dan dalam beberapa saat rundingan selama berjam-jam berakhir dan James Baker mendapat apa yang dia mahu dengan bantuan juru bahasa tersebut. Jadi bayangkan kalau tanpa bantuan juru bahasa tersebut, sudah semestinya masalah tersebut akan berpanjangan dan peperangan Teluk ini tidak akan selesai lah. Yang keempat adalah bread break. Bread break ini adalah apa yang kita katakan dalam kebanyakan budaya, apabila kita menangani isu perundingan secara langsung dan mengabaikan elemen sosial penting yang sama pentingnya untuk mewujudkan perjanjian yang berkekalan, macam itu. Sebagai contoh, ketika Amerika Syarikat membina hubungan yang lebih erat dengan Argentina, masa itu bekas presiden lah, masa itu Presiden Obama diajak ataupun telah dipelawa untuk menyertai tarian tango sama-sama majlis makan malam negara Argentina di ibu kota yaitu Buenos Aires pada bulan Mac. Dan sebagaimana mana-mana tawaran yang berpotensi antara Amerika Serikat dan Argentina, tindakan mudah untuk mengambil bahagian dalam penyatuan budaya yang penuh hormat ini mempunyai kesan serta-merta dan ketara terhadap hubungan antara dua negara. Dengan membuat brand break ini, artinya dengan penyertaan Obama dalam tarian tango ini telah membuatkan perundingan secara silang budaya ini telah menjadi berkesan, telah menjadi mudah, macam tu. Jadi selesai mengenai soalan 2, saya akan teruskan juga dengan kesimpulan. Jadi antara kesimpulan yang kita boleh dapat daripada sini adalah pengaruh faktor budaya terhadap proses rundingan selalunya dipandang rendah, dan budaya perundingan antara bangsa telah berkembang hasil daripada kesan globalisasi ke atas banyak sektor perniagaan. Dan rundingan sebenarnya menjadi silang budaya apabila pihak yang terlibat tergolong dalam budaya yang berbeza dan tidak berfungsi cara berpikir, perasaan dan tingkah laku yang sama. Dan juga jika tidak ada budaya perundingan yang diseragamkan, mungkin menyebabkan salah paham ataupun konflik berlaku, dan yang akhirnya membuat kepada hasil yang tidak optimum atau malah membuatkan risiko kegagalan perundingan tersebut. Dan kesimpulan yang terakhir adalah firma perlu memahami budaya yang berinteraksi dengan organisasi mereka untuk melatih pekerja dengan lebih baik, dan juga membina hubungan global dan seterusnya dapat mencapai kejayaan yang lebih besar di dalam perundingan tersebut. Jadi rasanya selesailah dengan selesainya kesimpulan tersebut.
Itulah sahaja sesi pembentangan kami pada hari ini. Saya mau mewakili kumpulan kami yaitu Raymond Chan dan juga Syed Azhar dan juga saya sendiri Azizul Nizar bin Jumaidi ingin memohon maaf jika sekiranya ada terdapat kekurangan dalam penyampaian pembentangan pada kali ini, dan segala kekurangan kami dahulukan dengan ucapan minta maaf, dan kami akhiri dengan pembentangan kali ini dengan ucapan sekian, terima kasih.